Abi mana? Oh, Abi nak pergi di pentas ketiga. Ada rakaman pergi TV. Abi nak pergi dengan skuter ni. Abi pergi dulu ya. Bye. Mana Cikgu Nik ni? Tadi tengok dah on the way nak masuk ke seri pentas ni. Mana ni? Cikgu? Cikgu, Mira. Alhamdulillah. Minta maaf kerana lambat. Tak apa, Akhirnya saya cikgu. sampai juga ke si pentas. Ya, dari rumah tadi Cikgu. Ya, betul Mira. Alhamdulillah selamat sampai Cikgu. Kita ni nak masuk kelas teroka kita ni. Ya, betul. Anak-anak murid Cikgu Nik semua dah tunggu. Jom. Mari. Mari kita masuk ke kelas teroka kita. Mari Cikgu meneroka. Didik TV KPM. Sini. Baik, kembali kita di Teroka. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam sejahtera. Selamat sampai ke kelas teroka. Saya tumpang skuter Cikgu Nik tadi bersama dengan Mira di studio. Cikgu Nik Syarul Latif. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Cikgu. Jalan berleku tadi dari rumah. Jangan beli kulah sebab datang dengan skuter. Ya. Okey Cikgu. Hari ini kita nak belajar subjek kita iaitu reka cipta di mana topiknya ialah bahan pembinaan produk untuk murid-murid menengah atas. Ya, betul. Okey, tapi macam biasa sebabkan kita dalam kelas, walaupun kelas kita dalam studio, kita tetap kena patuh kepada SOP. Jadi saya Baik. persilakan Cikgu ni untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, kemudian saya pula. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka kita dan simpankan di tempat yang terselamat lah ataupun kata terbersih. Sepertinya dalam sampul pelitup muka atau jika tiada boleh saja simpan di dalam poket. Okey. Boleh. Okey. Cikgu Nik. Ya, saya. Inilah Cikgu. Okey Cikgu, hari ini kita nak belajar subjek reka cipta kan. Depan ni betul. macam-macam bahan dia ni. Ya, betul. Saya tanya juga ada kuali semua ni kan? Kalau tengok kan dekat atas ni yang display ni, ada pelbagai jenis bahan yang kita akan pelajari lah. Sebab untuk tajuk kali ini, bahan pembinaan produk ni lebih berfokuskan kepada ciri ataupun bahan-bahan yang perlu diguna pakai dalam sesuatu pembinaan. Jadi dalam struktur produk tu kita kena tahu bahan yang sesuai dan berkualiti. Wah, itu yang kita nak teroka nanti Cikgu. Ya, betul. Tapi macam biasa di studio bukan hanya ada kita berdua saja, ada juga murid-murid dari sekolah Cikgu sendiri, anak saya. murid Cikgu Anak sendiri murid saya. dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, apa khabar? Wow. Semua lengkap pun pakaian sekolah Cikgu. Sama juga ni ada ketua kelas, ada penolong, pengawas semua ada. Jadi boleh kita minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Boleh? Ya, boleh kita minta diorang perkenalkan diri dululah. Okey. Mari. Siapa dulu nak mulakan? Putri Fazira. Silakan Putri. Hai, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Putri Fazira binti Mas Farid daripada Sekolah SMK Taman Keramat. Apa khabar semua? Baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita pun ada Muhammad Danish. Silakan. Assalamualaikum. Hai. Salam. Salam. Nama saya Muhammad Danish Shazan bin Muhammad Razali. Saya daripada SMK Taman Keramat. Hai semua, apa khabar? Baik. Khabar baik. Okey. Yang ketiga kita ada Nur Amira Batrisha. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Nur Amira Batrisha binti Muhammad Zakir daripada SMK Taman Keramat. Apa khabar semua? Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Yang keempat Muhammad Khalish Umar. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Muhammad Khalid Syumar bin Abdul Karim daripada Sekolah Menengah Taman Keramat. Yang kelima Muhammad Amar Haikal. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amar Haikal bin Azmi daripada SMK Taman Keramat. Okey. Dan yang terakhir sekali, Putri juga. Kembar ke ni? Bukan kembar Bukan kembar. Bukan kembar. Okey, Putri Nabila. Silakan Putri Nabila.
Hai semua, nama saya Puteri Nabila. Saya daripada sekolah SMK Taman Keramai. Hai semua. Hai. Okey, semua nampak sangat ceria cikgu. Ya, nak belajar subjek ni. Tak sabar ni untuk belajar tajuk ni. Betul tu. Okey, terima kasih kepada adik-adik ataupun murid-murid dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Boleh. Lepas ni kita nak masuk, kita nak kena pasti semua bahan-bahan ni. Kenapa boleh. pula ada reket dekat situ. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teraka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Teroka. Okey, cikgu, kita dah berkenalan dah juga dengan calon-calon SPM kita yang bakal ambil subjek ini nanti. Dan yang pertama sekali, topik yang cikgu nak cerita untuk subjek ini ialah bahan pembinaan produk tu. Ya, betul Mira. Apa sebenarnya itu cikgu? Baik, bahan pembinaan produk ni untuk pengetahuan Mira, dia merupakan salah satu elemen penting untuk kita hasilkan satu reka bentuk produk, sama ada dari segi struktur dia. Dan yang paling penting sekali ialah kualiti dan bahan yang kita gunakan. Jadi bila pelajar tahu kualiti dan bahan yang digunakan dalam satu reka bentuk, maka produk tersebut akan, orang kata, dia akan lebih nampak sesuai lah dengan bahan yang dipakai. Contoh macam yang ada di depan ni lah, yang atas meja ni. Okey, dan kita tahu juga Mira, bahan ni dibuat daripada dua jenis. Okay, ada yang bahan buatan manusia dan bahan semula jadi. Ni yang kita akan teroka. Ya. Apa itu bahan yang kita akan belajar tajuk hari ini nanti. Okey. Okey. Itu untuk bahan-bahannya. Ya. Ada bahan semula jadi dan juga bahan buatan manusia. Okey cikgu. Boleh saya teruskan ya? Boleh, silakan. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, sebelum saya teruskan pembelajaran, yang penting sekali ialah kita kena kenal pasti pelbagai jenis serta sifat bahan dalam pembinaan produk. Okey? Dan fokus kita ialah pada dua jenis bahan logam dan bahan bukan logam. Okey? Bahan logam terdiri daripada logam ferus dan logam bukan ferus. Okey, kemudian bahan bukan logam daripada plastik, kayu, getah dan gentian. Baik Mira. Mari kita lihat jenis dan sifat bahan. Okey, jenis dan sifat bahan ini merupakan elemen yang penting dalam proses pembinaan produk dan struktur produk. Selain daripada itu, kita nak tengok reka bentuk dan kestabilan struktur binaan juga bergantung pada kualiti dan jenis bahan. Baik. Kita tak best juga kalau kita mengajar, kan? Diorang diam je. Mari kita suruh soal mereka ke? Buka mic. Yes. Nak soal ni? Okey. Baik pelajar-pelajar. Yang ada di hadapan awak ni adalah jenis-jenis bahan logam dan bahan bukan logam. Baik. Seperti yang Mira tahu, bahan logam ni adalah bahan yang paling banyak sekali digunakan dalam reka bentuk ataupun apa-apa sajalah yang kita guna pakai. Sekeliling kita ni semua ada bahan-bahan yang dibuat daripada logam. Tapi bahan logam terbagi kepada dua kumpulan. Okey, dia ada logam ferus dan logam bukan ferus. Jadi mari kita tengok dulu apa itu logam ferus. Okey. Logam ferus ni ialah sejumlah karbon bagi tujuan untuk menguatkan struktur sesuatu bahan. Dan kebanyakan logam ni mudah berkarat. Okey, mudah berkarat tapi mempunyai kekuatan yang sangat tinggi bagi menahan beban yang kuat terhadapnya. Baik, saya mulakan dengan besi tuang dulu. Besi tuang. Mira tahu tak apa nama ni? Besi tuang? Ada besi tuang. Bahan dia buat daripada besi tuang. Oh, daripada besi tuang. Nama alat ni ialah apit G. Apit G. Yes. Jadi, saya nak tanya, kita tanya pelajar kita. Tanya cikgu, mari. Okey. Siapa nak tawarkan diri? Nyatakan sifat bahan. Okey, silakan. Baik, Puteri Fazira, silakan. Dia sangat keras, kuat dan semestinya tahan panas. Betul. Okey, kita tahu besi tuang ni sangat keras, kuat dan tahan panas. Dan kalau Mira pegang pun Mira tahu kan? Berat, cikgu. Berat. Betul tak? Baik. Seterusnya kita tengok kalori berkarbon rendah. Okey, kalori berkarbon rendah ni siapa nak cuba terangkan sifat bahan? Contoh kalori berkarbon rendah, ini dia Mira. Okey. Saya bawakan bagi dekat dengan Mira. Senang Mira nak. Okey, terima kasih cikgu. Okey.
Saya tolong pegangkan. Boleh. Okey, siapa nak terangkan sifat bahan bagi ini? Baik, Amar, silakan. Dia punya sifat bahan ialah kedua ialah mudah ditempa. Yang ketiga adalah tahan panas. Ya, betul. Tahan panas. Maksudnya mulut mudah ditempa dan tahan panas. Untuk pengetahuan Mira, selain daripada bol lanat, ada lagi alat-alat lain. Rivet, dawai, maksudnya rangka kereta, jeriji rumah, tu semua adalah kalori berkarbon rendah. Oh, maksudnya cikgu dia mudah karat lah juga. Ya, mesti mudah karat sebab ada kandungan karbon. Okey. Selain daripada tu, kalori berkarbon sederhana, ini salah satu contoh. Ini orang panggil apa ni? Selalu orang nampak macam kat kedai jual burger kan. Tekan-tekan daging burger tu kan? Bukan Jadi kita minta siapa nak tawarkan diri, terangkan sifat bahan yang ada pada bukan yang buat burger ni Okey, Kalish. Apakah sifat bahan ni? Okey, cikgu. Kalori berkarbon sederhana ni, dia sifat dia kurang muluh, mudah ditempa dan dia lebih kuat. Betul. Okey, kurang mula mudah ditempa dan lebih kuat. Dan kegunaan dia, kita tahulah. Dia biasanya selain daripada sudut simen, spana pun ada, rangka bangunan, kita guna paku, semua dibuat daripada kalori berkarbon sederhana. Oh, ini untuk simen, cikgu? Ya. Ini untuk kita ratakan jadi, simen bila tengok ni memanglah kebanyakan pelajar, bukan kata pelajar saja. Kita semua pun nampak ini mau buat burger. Tapi bukan tapi bukan. Okey. Alright. Dan seterusnya kalori berkarbon tinggi. Baik, salah satu contoh, ini kita boleh Mira tolong pegang. Okey, boleh tolong cikgu. hati-hati ya. Takut ni. Baik. Ini kita kena sikit apa aspek ini kalau kena kaki ni sakit, cikgu. Ya, betul. Baik, kalori berkarbon tinggi. Siapa boleh bantu saya untuk terangkan sifat bahan? Baik, Putri Nabila, silakan. Silakan Putri Nabila. Okey, yang tu tukul besi. Dia bersifat keras, kuat dan kurang mulu atau dia tidak mudah rapuh. Betul. Okey. Betul lah, kita tahulah sifat bahan yang ada pada tukul besi boleh mengekalkan sifat kekerasan. Dan yang paling penting ialah dia sangat keras. Selain pada tukul besi, contoh yang ada lain, ini pun salah satu juga, kalori berkarbon tinggi. Ini pun bahaya juga. Boleh. Mira pegang dekat sini. Okey. Ini namanya ialah, apa tadi cikgu nama dia? Ni nama gergaji ya. Gergaji tangan lah. Okay, so kita tahu dia diperbuat daripada kalori berkarbon tinggi. Okey. Baik. Yang seterusnya ialah kalori berkelajuan tinggi. Saya bawa ni. Mira tahu tak ini apa? Ini saya tahu. Saya cubalah. Kalau salah cikgu betulkan. Ini macam yang drill tu je, cikgu? Ya, mata gerudi. Betul. Oh, okey. Kita tanya pelajar. Apa sifat bahan bagi kalori berkelajuan tinggi? Siapa nak bantu saya dan Mira di sini? Siapa nak cuba jawab? Baik, Danish. Silakan. Sifat bahan kalori berkelajuan tinggi ni, dia tidak muluh, sukar ditempa, kekerasan dan kekuatannya boleh ditambah dengan rawatan haba. Ya, betul. Okey, kita tahulah kegunaan kalori berkelajuan tinggi ni, sifat bahan dia mestilah dia tidak mulur. Mulur tu apa, cikgu? Bila sebut kemuluran ni, mulur, dia keupayaan logam dia berubah bentuk apabila menjalani ujian kemuluran. Contohnya, maksudnya kita ada daya kita tarik, dia boleh macam mana saya nak terangkan, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita sebut dia macam shrink. Yes, gitu. Okey, faham. Okey. Tapi keupayaan logam ni berubah bentuk apabila dia akan menjalani kemuluran. Contohlah macam ini, bagi sekejap Mira. Okay, contoh bila kita drill, katalah kita drill, apa yang berlaku, dia tahan haba. Contoh macam kita nak drill wall dinding tu kan. So kadang-kadang kalau kita akan nampak akan berlaku haba yang akan keluar ni macam nampak macam merah, macam panas, macam betul. Macam orang dulu dia buat macam ni kan, apa nak hidupkan api tu kan. Macam itulah juga. Okey, kena tahan haba. Ya. Okey. Alright. Baik, yang seterusnya kalori tahan karat. Okey, contoh kalori tahan karat, Mira nampak tak ini? Ini saya tahu. Ini orang perempuan ni sukalah sebab boleh. Ini dia punya aksesori kat dapur. Ya, fan ni. Okey. Siapa nak bantu saya untuk terangkan sifat bahan bagi kalori tahan karat ini? Baik, Sila. Amira, silakan.
lipat dia, dia kuat dan tahan lasak. Lepas tu dia boleh digilap dan tahan karat. Ya, betul. Kita tahu kuat dan tahan lasak dan boleh digilap serta tahan karat. Kalau Mira tengok pun, logik tak kalau dapat pen ke apa-apa, periuk ke apa, tengah-tengah masak, bau basuh sekali dah ada karat. Maksudnya itu bukan keluli tahan karat. Contoh paling mudah, yang kita guna pakai kat rumah, semua rumah ada ni. Ni apa benda ni? Sudu dan garpu, betul tak? Betul. Selasalah dia menggunakan keluli tahan karat. Okey. Jadi maksudnya cikgu, kalau yang dapat yang tiba-tiba yang berkarat tu kan, pernah lah dapat yang berkarat tu. Betul. Maksudnya kandungan karbon dia kurang lah kat situ. Pentingnya, bila kita tahu logam ferrous, dia ada mengandungi kandungan karbon. Kandungan karbon tujuannya untuk memberi kekuatan pada sifat bahan tersebut. Jadi bila berkarat, memang kita tahu lah itu adalah keluli. Okey, kena tipu lah Nak kata kena tipu, tidaklah. Yeah. Jadi kita boleh tahu beza. Oh, ini maksudnya bukan logam ferrous. Kalau logam bukan ferrous, dia tidak akan berkarat. Baik. Okey, ini untuk keluli tahan karat. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita pergi kepada logam bukan ferrous. Baik, logam bukan ferrous ni kita boleh tahulah banyak dalam reka bentuk produk ataupun apa-apa saja dalam sekeliling kita ni, ada banyak bahan-bahan yang terbuat daripada logam bukan ferrous. Baik, saya teruskan kepada slide yang seterusnya supaya pelajar boleh nampak. Jenis logam bukan ferrous tidak mengandungi karbon langsung dan mempunyai sifat semulajadi yang tidak berkarat dan dapat mengalirkan haba dan elektrik yang baik. Contohnya, Amar boleh bantu saya tak? Amar nampak tak skuter kat depan tadi yang saya bawa di skuter tu? Ya, nampak cikgu. Okey. Agak-agak Amar kan? Okey. Frame skuter tu dibuat daripada apa? Frame skuter tu Rangka skuter tersebut. Daripada aluminium, cikgu. Ya, betul, aluminium. Kita tahu apa sifat aluminium? Dia tidak mudah berkarat. Ya, betul. Dan ringan. Yes. Lembut dan mudah ditempa. Ya, betul. Cuba bayangkan kalau bukan aluminium. Berat saya nak tolak tadi. Betul. Lagi lambat saya sampai ke sini, Mira. Kalau kena hujan apa semua berkarat pula ke? Jadi kita kat sini kita nak tahu bahan. Bila kita kenal sifat bahan, pelajar pun boleh tahu bahan yang mana sesuai untuk dihasilkan bagi satu-satu reka bentuk produk. Okey. Tadi kan cikgu sebut aluminium, maksudnya tin ni dibuat daripada selalu orang panggil tin aluminium ke bukan sebenarnya cikgu? Okey. Yang ini pelajar akan ingat tin aluminium. Tapi kita tahu aluminium ni dia meluas. Selain daripada tin. Okey, ini sebenarnya bukan aluminium tapi dibuat daripada zinc. Aluminium tak semestinya tin aluminium saja. Jadi ada banyak bahan-bahan lain selain daripada selain itu periuk nasi. Kalau Mira perasan tangga. Okey. Tangga yang selalu tangga lipat tu pun daripada aluminium. Kenapa dibuat daripada aluminium? Supaya ringan, mudah diangkat. Yes. Tengok orang bawa sebelah tangan macam tu senyum je. Okey. Bayangkan kalau itu keluli. Jenuh nak tarik berat. Dua orang nak kena bawa macam tu, betul tak? Betul cikgu. Okey. Baik, kita tengok seterusnya ada gangsa, ada kuprum. Baik. Kuprum saya ada bawa satu contoh. Mira nampak ni, Mira kenal tak ini? Okey, wire. Wire. Okey. Dan pelajar nampak kat ini di studio. Wire ni kan betul tak? Betul. So yang ini adalah kuprum. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut copper lah. Jadi siapa boleh bantu saya terangkan sifat bahan bagi kuprum ini? Siapa nak cuba? Siapa yang belum cuba lagi tadi cikgu? Kita Siapa bagi, yang kita belum angkat paksa tangan dia orang tadi? bercakap. Jangan bagi dia orang senyap je. Okey, Nabila. Sila Nabila. Silakan. Okey, pertama dia sangat mudah ditempa dan dia buat untuk aliran elektrik. Ya. Dia pengalih haba elektrik yang baik. Setakat ni kat mana-mana keliling kita, kalau kita tengok dekat alat elektrik di rumah sekalipun, kita tak nampaklah wayar kuprum kat dalam, betul tak? Sebab dia dah dilindungi, betul. Tapi kalau Mira tengok di sini, ini yang lazim kita gunakan. Maksudnya kuprum ni adalah pengalih elektrik dan haba yang sangat-sangat baik. Okey. Dan yang paling penting dia tahan karat lah. Kalau dia berkarat memang sah-sah elektrik tak akan mengalir. Okey, itu untuk kuprum. Kuprum bagaimana pula dengan yang ni tadi, yang jadi isu tadi kan? Ini apa dia pelajar? Siapa nak cuba ni yang saya pegang ni? Boleh tak terangkan sifat bahan ni? Tin susu. Tin susu, betul. Betul Putri. Tapi
Ini yang ramai keliru kan. Semua orang ingat tin aluminium. Betul. Tapi sebenarnya bahan dia buat daripada zinc. Jadi awak boleh tak terangkan Fazira sifat bahan dia? Dia mulus, rapuh Okey. dan mudah ditempa. Ya, betul. Mulut, rapuh dan mudah ditempur. Kenapa rapuh? Kalau saya nak kamera kan boleh je. Nampaklah sikit sifat bahan dia kan. Betul tak? Jadi kita tahu kegunaan dia selain daripada plate bateri, penyalut produk, penyepit makanan. Saya tertinggal, lupa nak bawa. Penyepit makanan. Kat rumah. Jadi yang ni saya sempat ambil satu lah. Jadi tin makan ni bukannya 100% daripada aluminium, tapi dia ada salut zinc. Ini pun dulu cikgu ada orang buat untuk bercakap tu. Ya, betul. Zaman-zaman Kan? dulu letak wayar ni. Kalau saya bawa wayar panjang lagi, kita boleh je buat ni Mira. Betul. Dekat telefon. Okey, itu untuk zinc. Baik, yang seterusnya ialah loyang. Maaf, saya timah. Kalau sebut kat sini timah, saya tak bawa timah. Tapi saya ada dalam poket saya. Ada duit shilling. Ya. Siapa boleh bantu saya terangkan ciri dan sifat bahan bagi timah? Okey. Siapa nak bantu? Danish. Okey, silakan Danish. Sila Danish. Sifat bahan timah ialah lembut, mudah ditempa dan tahan karat. Ya, betul Danish. Bayangkan Mira, kalau berkarat duit shilling ni. Kita letak dalam poket. Kita keluar habis. Berkarat, kan ada kan? kesan karat, betul tak? Jadi kita tahulah sifat semula jadi bagi bahan bagi timah ni lah. Baik, seterusnya ialah loyang. Okey. Sini saya tunjukkan salah satu contoh bahan yang dibuat daripada loyang. Ini apa dia Mira? Oh, ini pipe tapi panggil loyang. Bahan dia. Oh. Betul lah, kita tahu ini pipe. Tapi bahan yang dibuat daripada untuk menghasilkan pipe ni, bahan ni adalah loyang. Nampak belajar? Jadi siapa boleh bantu saya? Apa sifat bahan ataupun yang ada pada loyang ni, pada pipe ni? Siapa boleh bantu saya? Saya panggil nama lah cikgu. Boleh. Kita panggil Kalish Umar. Amira. Kena Amira. Okey, Amira angkat tangan tadi. Sila Amira. Amira. Angkat tangan tadi. Sifat dia, Okey. dia kuat, mulus dan pengalih haba yang Betul, yang baik. Okey, kalau sebut kata pengalih haba yang baik, cuba Mira pegang. Okey. Mira rasa apa tak? Saya rasa berat. Rasa berat? Rasa tak sejuk? Rasa sejuk. Sebab kita dalam studio ni, aircon boleh tahan sejuk je kan? Jadi dia mengalir tak haba dekat kepala pipe ni. Jadi kalau kita letakkan, katalah kita letak kat luar kan, contoh kita letak pipe luar rumah kita kan, kita gunakan pipe yang dibuat pada loyang ni. Kadang-kadang cuaca panas di luar, bila kita pegang ni, air pun panas juga. Betul. Jadi dia ada mengalirkan haba juga. Jadi nampak ya? Pelajar? Baik, seterusnya kita tengok bahan. Okey, yang seterusnya cikgu kita simpan lepas ni. Boleh. Boleh kita berhenti berehat dulu. Boleh. Sebab baru saya tahu ini pipe ni dibuat daripada loyang. Soalnya loyang ni kita tahu loyang nak buat kuih. Sebab tu saya bawa juga yang ni. Ini ingat loyang yang ini tapi bukan. Okey. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kalau nak tahu apa lagi logam bukan ferrous ni, kita kembali selepas ini hanya di Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Teroka. Sebelum kita masuk segmen ketiga ni, saya nak tanya dulu murid-murid dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur ni semua okey ke tak? Kalau okey, cuba tunjuk thumbs up sikit. Muka-muka calon SPM kita semua ni. Okey, cantik, terbaik. Okey cikgu, kita dah cerita sikit beberapa tentang logam bukan ferrous tadi tu. Ada berapa lagi yang tinggal cikgu? Okey. Kalau ikut kat sini, ada gangsa, ada pewter. Ni bahan-bahan ni saya kalau nak cari memang boleh dapat. Tapi dalam keadaan PKP ni saya nak cari contoh-contoh bahan gangsa nak bawa ke studio pun tak dapat. Tapi pelajar boleh rujuk pada buku. Okey, dan boleh melayari internet untuk mencari sumber dan bahan tersebut. Semua di hujung jari je sekarang kan cikgu? Ya, sekarang. Ni semua di hujung jari. Betul. Baik, jadi kita dah tahulah sebenarnya tentang logam. Bahan yang dibuat daripada logam.
So kita tahu kat sini logam terbagi kepada dua, logam ferrous dan bukan ferrous. So kalau pelajar tanya soalan exam keluar ke, pelajar nak tahu, okey, logam ferrous mestilah ada kandungan karbon. Baik, logam bukan ferrous tidak ada kandungan karbon. So kita dah tengok bahan logam. Seterusnya Mira, kita nak tengok bahan bukan logam. Okey. Ini kita akan minta bantuan pelajar jugalah. Okey. Baik, cuba tengok di hadapan anda ni, saya disediakan bahan-bahan yang dibuat daripada bahan bukan logam. Okey, kita mulakan dengan plastik. Okey, plastik. Mira nampak tak ni Mira? Nampak cikgu? Mira boleh pegang untuk display. Okey, ini ialah plastik. Betul. Okey, kita minta bantuan pelajar. Apa ciri dan sifat bahan bagi plastik? Silakan. Siapa nak cuba? Danish. Okey, bagus. Kita paksa dia orang ni bercakap. Silakan Danish. Sifat bahan plastik ialah luksina, ringan, boleh lentur, tahan dan kuat jika dicampur dengan gentian kaca, dan penebat haba dan elektrik. Betul. Bila dia kata campur dengan gentian kaca, Mira tahu tak apa gentian kaca tu? Apa gentian kaca tu cikgu? Kaca ke? Bila sebut gentian kaca ni ialah bahan campuran sebenarnya. Bila sebut gentian ni dalam bahasa Inggeris kita sebut fiber, tapi gentian ni ialah yang lazim kita gunakan dalam bahan untuk reka bentuk produk. Tapi kalau Mira perasan, yang saya letak kat depan ni ada salah satu produk yang dibuat daripada gentian. So kita akan pergi satu persatu. Boleh. Ya, jadi untuk yang ini plastik, kita tahu selain daripada luksina, yang paling penting ialah ring. Ya. Mira rasa plastik boleh berkarat ke? Saya rasa tak boleh berkarat cikgu. Betul. Itu sifat semula jadilah. Sebab tu pentingnya kita kena faham tentang sifat bahan. Baik. Okey, mari saya bantu Mira. Yang seterusnya seterusnya cikgu, kita ada kayu. Pegang je tahu dah. Kayu. Tahu dah. Betul tak? Betul. Okey, bahan bukan logam yang seterusnya ialah kayu. Siapa boleh bantu saya dan Mira untuk terangkan sifat bahan ni? Baik, Bella. Sila Bella. Okey, yang tu tak silap saya mak dalam bahasa Inggeris, sifat bahan dia kena faham. Kuat dan keras, depends on jenis kayu. Dia mudah dibentuk dan mudah dibentuk. Betul. Bila disebut penebat haba dan elektrik, logiklah kita tahulah. Okey, dia bukan pengalih haba. Bila penebat haba maksudnya kalau ada arus elektrik mana sini kita boleh je pegang kayu, tapi janganlah. Jangan praktik, jangan cuba. Don't try this at home orang kata. Bahaya. Risau juga ya. Tapi bila kata sifat bahan bagi kayu, dia mudah dibentuk. Mira perasan tak reka bentuk ni? Ya, reka bentuk dia ada kat sini dah ada lengkungan sikit kan. Cuba kita tanya pelajar, sebenarnya apa yang Kak Mira pegang ni? Amar tahu Ma? Penyangkul cawan je cikgu. Ya, betul. Tengok sekali pun kita tahu dah. Pak letak mark cawan gelas kan. Jadi diperbuat daripada kayu. Dan selain daripada kita tahu kayu ni adalah penebat haba dan elektrik, dia kuat dan keras, betul? Betul. Okey, dan mudah dibentuk serta diukir. Okey. Boleh? Boleh, ini untuk kayu. Okey, ini untuk kayu. Baik, bahan seterusnya. Kita nak tengok bahan yang dibuat daripada getah. Okey, kalau awak nampak saya datang dengan skuter tadi, skuter tu ada roda, betul tak? Agak-agak roda tu dibuat daripada apa tu? Siapa boleh bantu saya untuk terangkan sifat bahan bagi getah? Kalish, boleh? Silakan Kalish. Sifat getah ni dia kenyal. Lepas tu dia boleh melentur. Selain itu dia penebat haba dan elektrik. Dia mudah dibentuk dan dia tahan lasak. Okey, ya, betul. Bila sebut pasal getah ni memang tahan lasak, mudah dibentuk. Okey, yang paling penting ialah dia kenyal. Dia kenyal maksudnya dia bukan lembut lah. Dia bukan macam tu. lembut, macam tak terlampau lembut. Okey, tak terlalu keras. Tapi bila sebut kenyal ni macam kita pegang contohlah Mira nampak skuter tu ada pemegang dia. Ya. Okey, kita panggil selalu kita sebut rubber grip lah kan. Betul tak?
Dan so getah ni paling banyak sekali digunakan. Betul tu. Dan yang kat raket cikgu tu pun grip dia pun daripada getah juga. Ya betul. Kalau Mira tengok, okey, kita tahu dah bahan yang ada pada raket ni, okey, selain daripada kita sebut bahan carbon modulus ni, ini dibuat pada getah juga. Okey, pemegangan getah. Tujuan dia untuk apa? Sebab tu kita kena tahu ciri-ciri yang ada pada bahan yang kita gunakan dalam satu reka bentuk produk. Faham. Jadi tengok bergantung kepada reka bentuk ataupun bahan yang kita nak gunakan pada satu produk. Jadi sebab tu saya ajar ciri-ciri dan sifat bahan yang ada sekarang ni supaya kita akan boleh orang kata apa, boleh mereka bentuk dan menghasilkan satu artifak produk untuk kerja khusus mereka nanti. Okey, itu untuk getah. Yang seterusnya kita ada gentian. Okey, bahagian terakhir bahan bukan logam. Okey. Mira tahu ni apa? Aircon. Bukan aircon Betul macam lah. aircon. Ni corong aircon lah. Ya. Okey. Jadi ini bahan ni dibuat daripada gentian. Corong aircon ni dibuat daripada bahan ni gentian. Jadi saya nak minta bantuan. Siapa nak bantu saya untuk terangkan ciri dan sifat bahan ni? Amira, silakan Amira. Amira. Okey, ciri bahan dia boleh diproses kepada pelbagai bentuk. Lepas tu dia ringan, tahan Ya, betul. haba. Okey. Boleh saya pegang? Boleh? Dan tulis air. Ya, betul Mira. Terima kasih. Baik. Kalau Mira tengok kat sini, okey, kita tahu bahan dibuat daripada gentian ni dia mudah dibentuk. Itu ciri dia. Dan sifat bahan yang ada pada gentian. Dan kita boleh proses dalam pelbagai bentuk. Selain daripada tu, Mira pegang tu, Mira seberat ke ringan? Ringan je cikgu. Ya, betul. Gentian ni sangat ringan. Nak kata sangat ringan tu tak dah sangat-sangat ringan. Tapi kita boleh seorang pun boleh angkat. Contoh macam apa nama tu sebut tu, bumper kereta kan, dibuat daripada gentian. Seorang pun boleh angkat macam tu. Betul tak? Baik. Jadi cikgu, maksudnya bahan yang bukan logam ni yang kita dah belajar, kita ada belajar plastik, kayu, getah dan juga gentian, ataupun bahasa Inggeris ni dipanggil fiber cikgu. Ya, betul. Maksudnya semua ni mudah terbakar ke sebenarnya tidak juga? Nak kata mudah terbakar, memang betul kita kalau terdedah kepada punca akan berlakulah kebakaran, betul tak? Tapi kalau kita peka dan orang kata alert pasal aspek keselamatan, insya-Allah kita boleh elakkan berlaku kebakaran. Sebab untuk tajuk ni, selepas tajuk bahan pembinaan produk, pelajar akan belajar tentang cara penggunaan peralatan dan pematuhan keselamatan semasa berada di bengkel. Sebab tu belajar dulu bahan, tahu bahan mana yang mudah terbakar, bahan mana yang mudah orang kata terdedah kepada bahaya. Okey. So pelajar kenal je ciri-ciri dan sifat bahan. So dia boleh tahu dah nanti dia nak membina artifak apa yang sesuai pada projek mereka untuk hantar pada kerja khusus nantilah. Okey. Okey cikgu, kita dah belajar bahan bukan logam keempat-empatnya kan cikgu? Ya, betul. Seterusnya saya nampak ada lagi yang cikgu tak sentuh. Okey. Nak kata saya tak sentuh, semua kita kena faham. Tadi saya dah terang awal, saya semua ulang balik sekali lagi kat sini supaya pelajar faham membezakan bahan semula jadi dengan bahan buatan manusia. Contoh macam bahan semula jadi. Apa yang Mira tahu tentang bahan semula jadi? Kalau bahan semula jadi saya sebut, ni boleh ke cikgu, batu? Ya, betul. Kayu. Jut. Itu bahan semula jadi. Maksudnya bila sebut semula jadi ni yang betul-betul ada lah kat depan mata kita. Yang bukan buatan manusia, bukan direka, bukannya tiba-tiba datang sendiri. Kalau bahan buatan manusia, contoh alloy, seramik, okey, semua benda-benda ni datang melalui proses-proses yang kita lalui lah. Okey, kalau emas macam mana cikgu? Emas kategori bahan bukan logam. Okey. Kalau ikutkan emas pun adalah konduktor kilat paling konduktor elektrik paling baik. Tapi kita gunakan ini kuprum. Okey. Dan kuprum ni adalah paling banyak sekali dan lazimlah paling banyak sekali digunakan dalam alatan elektrik, okey. Kat handphone, charger handphone kita tu ke, memang banyak gunakan alatan-alatan ataupun bahan-bahan ini. Okey. Itu dia. Cikgu dah terangkan jenis dan juga sifat-sifat bahan cikgu. Mungkin ada lagi? Okey. Saya nak tanya pelajar-pelajar lah. Kita ujilah. Kan? Okey. Selain daripada duit shilling tadi, nampak tak ini?
Ini yang saya tadi Mira yang loyang ni. Ya. Ni apa? Ada yang pelajar akan sebut, ini loyang cikgu. Saya lah tu kalau saya sebut loyang. Betul. Tapi diorang pun sama juga ni. Kita uji dia. Okey, ini dibuat daripada timah. Okey, apa sifat bahan timah sebenarnya ini? Siapa nak cuba? Sila. Saya minta bantuan Amar boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, Amar. Apa sifat bahan timah Amar? Dia lembut, Ya. tahan karat Okey, betul. dan mudah ditempa. Ya, mudah ditempa. Lembut kan? Kalau Mira, Mira kalau benda macam ni dah biasa lazim dah ni Mira kan. Kadang-kadang cikgu boleh kemik pun je juga. Ya, betul. Sebab tu kalau perkataan mudah ditempa tu, pelajar kena tahu apa maksud mudah ditempa. Maksudnya dia boleh dibentuk, okey? Dan sifat semula jadi bagi satu bahan, contoh timah ni, kita tahu timah ni, timah ni mudah ditempa dan tahan karat. Kalau letak kena air ke macam mana sekalipun, cuba tengok sekeliling. Ada karat tak? Tak ada karat kan. Betul. Kalau berkarat, macam Timah cakap tadi, bukan ori. Ya, bukan ori. Takut pula nak buat kek nanti kan cikgu. Betul. Okey, kita berhenti berehat seketika. Boleh. Cikgu. Kita dah teroka banyak jenis dan juga sifat bahan ni. Ya. Lepas ni saya nak tanya pula cikgu kat tepi cikgu tu macam apa tu kan? Dengarnya anak-anak murid cikgu sendiri yang buat. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir dan sekarang ni cikgu nak tunjuk prototype yang anak-anak murid cikgu buat sendiri. Okey, yang di depan ni apa dia ni cikgu? Okey, Mira. Saya bawa ni adalah bukanlah salah satu contoh saja, tapi untuk pelajar-pelajar sebab sebelum ni kita dah belajar tentang ciri-ciri dan sifat bahan. Betul? Betul. Okey. So, untuk kali ini pelajar akan lihat sendiri contoh produk ataupun artifak yang dihasilkan oleh ni abang-abang dan kakak-kakak mereka lah. Ya. Maksudnya orang panggil senior lah. Senior, super duper senior lah. Jadi yang saya bawa ni contohnya macam yang ini. Okey, kita nampak ni sebenarnya dia buat alat mesin pembuat donat. Itulah nampak yang bulat-bulat tu kan. Jadi saya tunjukkan dekat kamera lah supaya nampakkan lebih jelas kan. Jadi bila pelajar tu buat contohlah dia letak donat kat sini. Sebelum ni kata buat donat tekap satu-satu lambat. Jadi nak menghasilkan apa? Orang kata mass production. Jadi buat sebelah ni ada 9, sebelah ni ada 9. So sekali tekap keluarlah dapat 18. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah bahan yang digunakan. Baik. Kalau pelajar tengok sini, saya minta bantuan pelajar lah. Boleh nampak kan ni? Kita minta pelajar perempuan dulu. Boleh? Siapa cikgu kita nak panggil? Okey, nampak tak yang saya pegang ni? Agak-agak ni dibuat daripada bahan ni, dibuat daripada bahan apa ni? Yang ini. Silakan Atira. Siapa nak cuba dulu? Atira boleh? Amira. Amira. Sila Amira. Okey, yang bahagian luar tu dibuat daripada aluminium. Betul. Kalau tengok sini nampak kan? Aluminium kan? Betul tak Mira? Betul. Okey, yang seterusnya yang nampak macam cermin ni. Silakan. Apa dia Bella? Yang tengah tu yang nampak macam kaca tu daripada bahan Perspex. Ya, bahan Perspex. Perspex ni kita nampak macam kaca. Tapi sebenarnya bukan. Dia bukan. Dia Perspex ni ialah komposit ataupun bahan campuran. Bila sebut silika, dia sebenarnya datang daripada pasir. Jadi nampak macam cermin. Kalau dia cermin, sekali ketuk jatuh pecah. Jatuh pula dah pecah berderai orang kata kan. Tapi ini Perspex dia plastik kaca. Okey. Baik, yang seterusnya nampak tak bahan yang kat dalam ni? Yang ni. Fazira. Kita minta Fazira lah. Yang banyak bulat-bulat ni. Dibuat daripada apa agak-agak? Memang betul donat lah. Plastik, betul lah? Betul. Sekarang ni dah canggih. Pelajar boleh hasilkan contohlah satu reka bentuk menggunakan 3D printer. Jadi 3D printer tu kita tahu bahan dia adalah daripada plastik. Jadi saya nak bagi tahu Mira di sini, ini adalah contoh prototype.
Okey. Jadi untuk segmen yang ini, saya nak lebih tekankan kepada pelajar supaya bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun artifak. Sebab ini meliputi kerja khusus mereka ni. Betul. Kerja khusus ni, kerja SPM. Sekarang ni walaupun PKP, kerja khusus dia lagi berjalan. PBS. Kerja khusus ni individu kan cikgu? Individu. Ni semua pelajar, tak ada bukan perkumpulan ni. Semua seorang ni buat, seorang ni buat, seorang ni buat. So saya nak membezakan sini ialah ini bahan untuk menghasilkan prototype. Okey. Nampak tak yang seterusnya ni Mira? Ini bahan untuk menghasilkan model. Cuma model ni, okey, kita tahu model ada dua jenis lah. Satu model separa berfungsi, satu lagi model berfungsi. Beza model dengan prototype, biasanya model ni dia ada skala dia ikut saiz sebenar ataupun dia rescale balik dari kecil. Okey. Contoh kalau tengok di sinilah. Kita minta yang ni, kali ni kita minta pelajar lelaki. Mari. Ada 3 itu cikgu. 3 jejaka. Kita minta siapa dulu nak bantu saya? Amar? Okey, Amar, silakan Amar. Okey, Amar. Amar nampak tak ni, Ma? Yang saya pegang ni? Yang ni. Yang Kak Mira pegang ni. Okey, apa ni Amar? Ni abang-abang super duper sini awak buat ni dulu ni. Okey. Amar macam freeze pula kat situ cikgu. Ke kita nak minta yang lain untuk tolong? Kalau tak kita minta bantuan lain dulu. Tak dengar Amar macam tu. Okey, Danish. Silakan Danish. Danish nampak Danish? Ini bahan apa Danish? Kayu je. Ya, kayu betul lah. Kita nampak kayu plywood. Kita tahu plywood. Betul. Kita tahu kat sini Mira, kalau kita tengok sebenarnya kalau kita pergi kedai makan ke restoran ke mana-mana, Mira nampak tak ini? Ini sebenarnya daripada tema dia ancaman makhluk perosak. Jadi pelajar menghasilkan satu lampu yang boleh yalah kita tahu makhluk perosak seperti lalat, apa lagi lah yang terbang-terbang flyer kat atas tu yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi pelajar akan reka bentuk. Cuma kat sini bahan dipakai ni adalah bukan bahan sebenar. Maksudnya ini adalah model berfungsi. Kita tahu kenapa model berfungsi? Contohlah saya pusing ke sinilah. Biar nampak. Bila sebut ini apa benda ni? Okay, ada Swiss dia. Yes. Fungsi Swiss. Betul tak? Boleh tekan tak? Cuba Mira tekan. Okay, saya cuba. Boleh tekan. Betul. Cuma tak hidup lah kita tak pasang kat kalau ni kita kan. pasang tu keluar lampu dah ni Ya betul. Maksudnya kalau boleh tekan, kita tahu itu adalah fungsi Swiss. Sama juga macam ini. Bahan ni. Siapa nak bantu saya ni? Nampak tak ni? Kat atas ni. Ada kipas. Okey. Ada kat sini bahagian kipas. Ini tema dia apa nama ni? Allah. Keselesaan pula. Sebab kipas kan? Bukan keselesaan dia. Tema dia projek kerja khusus dia ada tema dia lah. Macam 2 tahun lepas tu tema dia pencemaran. Okey, sebab tu ada ni kipas dan sebagainya. Macam ni dia buat untuk pencemaran udara. Jadi macam Mira tengok sini ada Swiss. Betul tak? Betul tu cikgu. Ini pun sama jugalah, berfungsi juga. Model berfungsi. Model berfungsi. Dan yang terakhir sekali cikgu. Yang terakhir sekali pun sama juga. Agak-agak ni berbuat pada bahan apa ni? Siapa boleh bantu saya? Kalish boleh? Ataupun cikgu, ataupun cikgu sebab ini soalan terakhir, ke cikgu nak special yang jawabkan? Saya bagi kat Kalish lah. Kalish jawabkan. Okey, sila Kalish. Tempat ni. Itu kat sini buat daripada bahan besi Besi. Kita tak belajar besi. Kalau besi, berat saya nak angkat ni. Okey, tak apa. Cuba Jadi tengok, jawapan perhatikan. cikgu? Sebab ni ada Swiss. Kita tahu dah. Ini model separa berfungsi. Betul. Okey, bahan digunakan adalah gabungan foam, polipati. Sebab tu kita nak membezakan antara prototype, okey, prototype bahan sebenar dengan model berfungsi. Model berfungsi ni ada jenis model separa berfungsi dengan model berfungsi. Kita tahu Swiss, fungsi Swiss. Tapi adakah semua ni menggunakan bahan sebenar? Macam ni plywood. Ya. Ni plywood macam tak kena pula. Betul tu kan. Jadi sekarang kita dah dapat kenal pastilah kedua-duanya iaitu prototype dan juga model yang berfungsi dan juga tidak berfungsi. Ya. Okey cikgu, di ruangan masa yang agak terhad ni kan mungkin cikgu, sebelum cikgu buat kesimpulan, kita nak tanya dulu murid-murid cikgu ni. Boleh? Rumusan sikit. Bagaimana kan mereka faham ke tak kita dah belajar selama 1 jam ni? Nampak macam faham tapi kita tanya sikit rumusan ataupun kesimpulan daripada Danish. Kita minta bantuan Danish. Apa yang awak boleh rumuskan hasil pembelajaran hari ini? Silakan.
apa yang saya dapat belajar hari ini, saya dapat mengetahui jenis dan sifat bahannya yang ada dalam produk. Ya, betul. Itu fokus utama kita. Dia faham je tentang jenis dan sifat bahan. Okey, dia akan tahu dah apa perancangan yang digunakan untuk menghasilkan produk bagi kerja khusus mereka nanti. Wow, okey, itu Danish. Mungkin sedikit daripada Putri. Ada dua ada Putri, dua Putri ni. Putri mana satu? Mana-mana pun boleh. Silakan Putri. Putri Nabila lah, senang. Sebab dia dah biasa ni beraksi depan kamera ni. Cikgu nak Putri Nabila. Kita silakan. Sila Putri Nabila. Saya lebih berbanding dengan Ferris. Ya, betul. Maksudnya pemilihan bahan sama ada logam ferrous ataupun logam bukan ferrous. Jadi kita tahu kedapatan bahan ni, kalau logam ferrous ni logam yang mudah berkarat tapi kuat. Pelajar nak cari sangat-sangat sukar. Jadi alternative way dia boleh gunakan logam bukan ferrous. So macam ni salah satu contoh. Betul tu cikgu. Menghasilkan artifak menggunakan logam bukan ferrous iaitu aluminium. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih juga kepada mereka yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih juga kepada anak-anak murid cikgu yang sentiasa bersemangat walaupun dah sampai ke penghujung ini. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.